Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita tukar jadual, tukar kitab, iaitu kitab Faridah, Faridatul Faraid. Jadi kitab nu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita baca sebulan sekali, minggu pertama. Sambung yang itu pujian itu bagi Allah. Dia punya ada tempat pujian itu bagi Allah. Ada ada. Jadi pujian, kita tengok pujian di segi bahasa, lughatan, pada bahasa. Puji ni ada pada bahasa dan ada pada syarak. Puji pada bahasa ni menyebut dengan baik, dengan lidah, di atas keelokan yang bangsa ikhtiari, pilihan atas jihad ta'zim, iaitu kita sebut dengan lidah. Contoh, alhamdulillah, segala puji-pujian itu bagi Allah, sebut dengan lidah, itu pada bahasa lah, dengan keelokan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan bagi sekalian alam, alam malakut, alam lahut, alam barzah, alam akhiran, alam dunia, alam syahadah, alam janin. Semua alam adalah Tuhan yang menguasai. Tuhan yang menguasai semua alam, sekalian alam. Dan pada syarak, puji pada syarak, perbuatan yang memberitahu daripada membesarkan Tuhan, yang mana Tuhan itu memberi nikmat. Kita puji kepada Allah sebab Allah memberi nikmat kepada kita, dengan sebab keadaan Allah yang memberi nikmat. Kita puji Allah sebab Allah memberi nikmat kepada kita. Sama ada perbuatan itu menyebut dengan lidah, alhamdulillah. Lepas kita makan, kita sebut apa? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Ataupun dengan i'tiqad, dengan hati, kita puji Allah dengan lidah, kita sebut dengan perkataan bahasa Arab, bahasa Melayu, semua bahasa pun tak apa. Ataupun kita puji Allah itu dengan i'tiqad, dengan pengakuan, tak sebut dengan lidah, hanya diingat dengan hati pun boleh juga. Ataupun kita puji Allah dengan anggota, tu kita sembahyang tu puji Allah, pergerakan takbir, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, semua pergerakan kita dalam sembahyang itu adalah melambangkan kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, puji ni boleh menyebut dengan lidah, kita i'tiqad dengan hati, dan puji Allah dengan anggota badan kita, amalul jawarih. Semua itu yang berkaitan dengan puji. Kemudian puji ini dia ada banyak pembahagian. Antaranya puji qadim bagi qadim,
iaitu Allah, puji Allah sendiri. Kita tak boleh puji kita sendiri, nak kat bakoi. Kata kita ni hebat lah, sebagainya. Kalau kita berasa kita hebat, ada orang yang lebih hebat lagi. Seperti mana Nabi Allah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam berkata kepada Bani Israel, man antum a'lamu bihi mini ilma, siapakah di kalangan kamu semua yang lebih pandai, lebih mengetahui daripada aku. Lalu Allah tegur Nabi Musa, seolah-olah Allah Ta'ala tidak suka dengan kata-kata Nabi Musa. Kata Allah, di sana ada hamba Allah yang lebih alim, lebih mengetahui daripada kamu. Saya sebut lagi tak ni? Tak lagi? Tak sebut lagi? Tak sebut lagi. Jadi kata Nabi Musa kepada Allah, siapa dia yang lebih alim daripada aku? Kata Allah, iaitu seorang hamba, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Habaq dah kot dak habaq dah? Habaq dah? Habaq sikit. Dah habaq, tak payah habaq lah. Tapi tak habis dah. Tak habis. Tak habis. Tak habis. Tak apalah. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, di sana ada seorang hamba Allah yang lebih alim daripada kamu, iaitu Nabi Khizr alaihi wassalatu wassalam. Cuba lagi panjang dia fikir lain. Lagi hari tak habis. Jadi puji qadim bagi qadim ni maksudnya puji Allah bagi Allah. Allah puji dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik maula, sebaik-baik Tuhan, iaitu Allah. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Jadi Allah, puji Allah sendiri. Kita tak boleh puji kita sendiri. Kita pun orang bagi, kita pun Allah Ta'ala cipta, nikmat yang kita guna pun daripada Allah. Allah Ta'ala yang bagi. Kita hanya peminjam. Satu hari kita akan kembalikan apa yang kita pinjam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puji Allah bagi Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian puji Allah, puji qadim bagi hadis, puji Allah bagi hamba. Allah Ta'ala puji anbiya, Allah Ta'ala puji nabi-nabi. Seperti mana Allah Ta'ala puji Nabi, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba yang banyak kembali kepada Allah, yakni hamba yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena banyak bertaubat. Umur kita yang semakin meningkat dan semakin singkat, dan semakin kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sentiasa memberi makanan ruh yang cukup. Kita ada makanan jasad dan makanan ruh. Kadang-kadang makanan jasad ni kita terlalu ikut, kita sempurnakan. Makanan jasad ni contohnya, walaupun tempat tu jauh, dia sanggup pi. Dia kata di sana kedai tu tom yam sedap, sanggup pi. Sampai ustaz pun dia pi. Jauh mana pun dia pi juga, tu makanan jasad dia sanggup pi. Dan sanggup tunggu lama.
sebab nak makan tom yum. Oh, sedap tom yum kedai tu. Tunggu dekat 2 jam, orang ramai. Dia sanggup tunggu walaupun 2 jam. Air minum pun habis dah. Tapi kalau makanan roh ni, cuba baca Quran setengah jam, boleh pi dah. 15 minit dia memang mengantuk lah. Tapi kalau hajasat tu, sanggup tunggu 2 jam pun tak apa. Ayam habis order balik. Jauh pun pi juga. Tom yum sebelah Thailand. Pi sampai no. Sebab nak rasa. Hajasat dia tuntut sungguh. Tapi yang roh tak memberi penekanan, kurang. Roh pun dia nak makanan. Makanan roh pun setiap hari dia minta kepada kita makanan dia. Sekurang-kurangnya kita buat sunat duha. Sunat duha 2 rakaat. Buat 2 rakaat, kita telah memberi makanan roh kepada dia. Makanan jasad, kita makan makanan jasad, makanan tu dia habis, dia jadi najis, dia tak kekal, jadi najis, dia buang habis. Makanan roh dia kekal, dia tak musnah. Benda jasad, benda musnah, benda fana. Benda roh, benda kekal. Sebab tu 10 perkara yang kekal ni antaranya roh. Roh tu memanglah dia kekal. Ada dia, roh ni dia tidak ada akhir. Ada permulaan dan tidak ada akhir. Kan? Maksudnya roh ni dia dicipta oleh Allah. Apabila dia dicipta oleh Allah, dia adalah makhluk. Apabila makhluk, dia tidak ada kesudahan. Dia kekal. Syurga kekal, neraka kekal, roh kekal. Jadi apabila kita bagi makanan roh tu kekal. Dia tak musnah dah. Kalau kita bagi makanan jasad banyak sangat makanan jasad tu dia musnah. Dia kosong. Tak ada apa. Hak roh kita kena beri penekanan yang sesungguhnya. Jadi ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba yang banyak bertaubat. Sebab itulah Nabi dan Rasul dia ada bersifat dengan sifat kemanusiaan, makan, minum, kahwin, anak sebagainya, tetapi tidak mencederakan tubuh badan dia. Kata ulama, yang berlaku kepada Nabi Ayub, ada riwayat yang kata kita duk baca kitab sejarah Nabi dan Rasul, Nabi Ayub ni hanya tinggal hati saja. Hal lain semua tinggal tulang. Hati yang menyebut Allah, Allah, Allah. Itu riwayat Israiliyat. Riwayat tokoh tambah yang dimasukkan oleh orang Yahudi. Yang berlaku kepada Nabi Ayub hanya sedikit saja. Kudir-kudir macam tu, cacar yang ada pada kulit sedikit saja. Mungkin tuan-tuan, puan-puan baca riwayat cerita Nabi Ayub sampai habis dimakan oleh ulat, tinggal hati menyebut Allah, Allah. Hati riwayat pun tak boleh. Kata riwayat yang sahih tak begitu, hanya kudir-kudir biasa saja. Sampai akhirnya isteri Nabi Ayub semua tinggal Nabi Ayub. Masa kaya, masa harta banyak, ramai isteri dia ramai. Masa dia sakit, semua tinggalkan dia. Hanya seorang isterinya saja yang setia kepada dia. Sampai akhirnya, kata riwayat, isteri Nabi Ayub meminta kerja untuk mencari wang, beli makanan untuk Nabi Ayub. Seorang pun tak terima untuk dia bekerja. Akhir sekali isteri Nabi Ayub ni, dia mempunyai rambut yang panjang, dia kerak rambut dia jual, dapat duit beli roti. Balik Nabi Ayub tanya, mana rambut kamu? Dia tak mahabak. Akhirnya dia didesak oleh Nabi Ayub. Dia habak, aku telah menjual rambut aku.
Kata Nabi Ayub, sekiranya aku sembuh nanti, aku akan pukul kamu 100 kali. 100 kali ngawatan. Ringkas cerita, Nabi Ayub Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Akhir sekali dia teringat nazar dia. Dulu aku nazar nak pukul isteri dia, nak pukul isteri ni 100 kali rawatan. Maka dia terpaksa melaksanakan nazar. Nak laksanakan nazar ni 100 rawatan mati. No, kena serawatan pun pingsan dah. Ni 100 ni. Akhir sekali Allah Ta'ala memberi wahyu kepada dia cara untuk nak melaksanakan nazar tu. 100 rawatan tak boleh lah kan. Dia pun sayang juga, mama orang pun sayang juga. Akhir sekali Allah Ta'ala wahyu kepada dia, kamu pergi ke padang, kamu cekak rumput segenggam. Cekak rumput segenggam, balik kamu pukul belakang isteri kamu, maka terlaksanalah nazar dia. Lega dia kata. Lega. Tu noh. Itu puji Allah kepada hamba. Kemudian puji dan puji makhluk bagi Khalik. Puji makhluk bagi Allah. Khalik tu Allah. Kita puji Allah. Seperti mana puji hadis bagi Qadim, seperti kata ahli jannah. Ahli syurga kata kepada Allah. Apabila ahli syurga masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ahli syurga ni puji Allah. Apa dia yang ahli syurga puji Allah? Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita kerana ini. Kita puji Allah dalam syurga. Dalam syurga tak ada penat lelah dah. Dunia ni ada penat lelah, ada letih, ada jemu, kena bekerja siang malam. Banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab yang kita kena buat sebagai khalifah. Kemudian dan puji hadis bagi hadis. Puji makhluk bagi makhluk. Kita puji sesama kita sendiri. Bolehlah kita kata bakat ni baguslah apa semua. Kita puji kawan kita. Hakikatnya apabila kita puji kawan kita, hakikatnya kita puji Allah. Sebab Allah Ta'ala yang memberi kepandaian, kemahiran kepada dia, kita puji dia. Hakikatnya kita puji Allah. Allah yang menganugerahkan kepada dia. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukminin. Artinya perkataan pengarang Allah menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukmin, itu ialah Allah menaikkan pada segala hati orang yang mukminin, yang diserupakan dia dengan beberapa langit pada pihak kedua-duanya itu tempat naik. Tetapi segala hati orang yang mukminin itu tempat naik pengenalannya yang bangsa maknawi, dan beberapa langit itu tempat naik matahari yang bangsa hissi. Ni apa nama, ni syarah kepada kitab Faridatul Faraid. Maksudnya langit, kita tengok ayat dia, menaikkan beberapa langit. Langit-langit tu dia berbentuk kebendaan, benda. Langit pertama, kedua, tiga, empat. Hati orang mukmin dia berbentuk maknawi, roh. Jadi apabila hati kita ni banyak takwa pada Allah, kita banyak baca Quran, kita banyak selawat, kita banyak membaca surah-surah Quran, hati ni dia naik jadi peringkat yang tinggi. Keyakinan kita yang rendah jadi tinggi, ilmu yang rendah jadi tinggi, ruh yang rendah menjadi ruh yang tinggi. Kita dengan Allah semakin dekat sebab kita banyak memberi makanan kepada ruh. Sebab itulah disebut dalam kitab ni,
Dia pengarang ni kata, sesiapa yang membaca 10 perkara nescaya sejahtera daripada 10 perkara. 10 benda ni kita buat, kita akan mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita kena selalu membaca suratul Fatihah. Orang yang membaca surah Fatihah banyak-banyak, kan, maksudnya amalan dia lah, bukan dalam sembahyang saja, di luar-luar dia baca Fatihah 10 kali ke 20 kali, kan. Orang yang beramal dengan surah Fatihah, dia akan menegahkan kemurkaan Tuhan. Allah Ta'ala tak murka pada dia, Allah Ta'ala tak marah kepada dia. Kalau kita tak mau bagi Allah Ta'ala marah kepada kita, murka kepada kita, kena memperbanyakkan membaca suratul Fatihah. Tak apa, baca pi lah, kan, lepas sembahyang ke sebelum tidur, kan, baca. Dia tidak ada nas atau hadis yang melarang, kan. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam satu kitab, siapa tak kenal Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah ni sandaran orang Wahabi lah. Dia selepas subuh, dia baca surah Fatihah sampai naik matahari, sampai waktu duha. Padahal Nabi tak pernah buat, Nabi tak suruh dan Nabi tak pernah buat. Tapi apa sebab dia buat? Adakah itu bid'ah? Tak bid'ah. Selama mana benda tu tak ditegah oleh Quran, nas hadis, ijma' ulama' dan qiyas, tak ada yang menegahkan kita boleh buat. Jadi Ibn Taymiyah dia buat, padahal Nabi tak nak suruh pun. Maksudnya harus beri kita buat, tu amalan. Yang kedua, baca surah Yasin. Orang Melayu ni Yasin tak boleh pisah. Nah, Yasin ni sebati dengan orang Melayu. Baguslah, kan? Orang yang selalu membaca surah Yasin mencegah daripada dahaga pada hari kiamat. Hari kiamat besok di padang mahsyar, dia tak dahaga. Tak dahaga. Dunia ni tak minum air mineral, dia dahaga, dia nak pitam, dia nak rebah. Kalau kita tak mau bagi dahaga di hari akhirat, banyak-banyak baca surah Yasin sampai habislah. Dekat baca Yasin saja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bismillah, tak boleh. Kan? Tapi ada sana tu Arab, dia jadi imam tarawih, kan. Bismillahirrahmanirrahim, dah habis surah Fatihah, dia baca surah surah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Itu Arab, ada setengah-tengah tempat. Yang ketiga, kita kena baca surah Dukhan. Dia mencegah daripada huru-hara pada hari kiamat. Di padang mahsyar tu 70 tahun berdiri nak tunggu penantian. Kita nak pergi mana, syurga ke neraka? 70 tahun. Lama. Tak boleh kita nak gambarkan. Dan yang seterusnya, kita baca surah Waqiah, mencegah daripada fakir. Kita kaya, umur kaya, mata kaya, telinga kaya. Mata kaya dengan sebab cerah, kaya lah tu. Ni duk kelabu, duk tak nampak, dia kurang kaya dah, dia fakir. Telinga kaya, dengar elok. Di mana Qatadah ni dah sahabat Nabi SAW. Qatadah ni, mata dia ni, biji mata terkeluar duduk kat pipi ni. Kemudian Rasulullah
pegang dengan tangan yang mulia dia. Pegang mata Qatadah, biji mata yang terkeluar ni, Rasulullah ambil bubur balik, dia sapu, elok. Jadi cerah elok daripada yang dulu lagi. Celah-celah tu pula Musailamatul Kazzab, iaitu lelaki yang mendakwa jadi nabi dusta, pendusta. Dia tengok Nabi boleh berubat Qatadah, biji mata terkeluar, bubur belik, sapu jadi elok, dia pun nak berubat juga. Dia tengok kawan dia buta, sebelah mata buta, sebelah celak. Dia pegang hak celak tu, dia angkat tangan dia, Musailamah Al-Kazzab, dia angkat tangan dia, dia pegang mata kawan dia yang celak tu, tiba-tiba yang celak tu jadi buta. No, nak lawan dengan Nabi. Oi, nak lawan dengan Nabi mana boleh. Kan? Itu dia panggil ihanah, menghinakan. Ihanah, syu'uzah, sihir itu untuk orang yang bukan Islam, kerana iman kepada Allah, untuk menghinakan dia. Mukjizat Nabi ni, mukjizat Rasulullah ni boleh menghidupkan orang yang telah mati. Kita duk dengar dulu Nabi Isa, Nabi Isa mukjizat menghidup orang yang telah mati ribuan tahun. Padahal Rasulullah pun boleh menghidupkan orang yang telah mati. Contohnya Jabir ni sahabat Nabi. Isteri Jabir, dia bunuh anak dia seorang. Isteri dia bunuh anak. Lepas tu anak Jabir yang perempuan tu pula, anak Jabir yang perempuan tu bunuh adik dia. Dua-dua mati, baru mati. Kata Jabir, ya Rasulullah, tolonglah hidup semula anak aku ni yang telah dibunuh oleh isteri dan anak aku, dua orangnya. Lalu Rasulullah menghidupkan semula, seperti bangun daripada tidur, bangun elok pun. Itu mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi ni, bulan tu terbelah dua. Yang sebelah duduk di atas bukit Jabal Qubais, dekat dengan Masjidil Haram. Orang pergi haji tahulah, sebelah atas tu ada Istana Malik Fahad. Dan sebelah lagi duduk di bawah atas bumi. Ishhadu, kata Rasulullah kepada orang kafir Quraisy, ishhadu, saksikanlah mukjizat, supaya mereka nak beriman kepada Allah. Tak beriman juga, mereka kata kepada Rasulullah sihir dan sebagainya. Menaikkan beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan. Maksudnya matahari pengenalan ni, maksudnya dia makrifat akan hukum agama. Matahari tu cahaya. Jadi apabila orang beriman, dia belajar, dia faham, maka terbuka segala hati yang tertutup, terbuka seperti mana ibarat matahari. Cerah habis. Cerah. Sebab itulah kita, kalau ada benda-benda yang ditegah, pertama, kalau kita masuk kubur, jangan kita duk lihat tulisan yang ada di batu nisan. Kita tengok jauh sekali imbas cukup. Jangan kita duk pergi mengeja ni mim ha mim apa ni, fau apa nama, fau duk batambang, dia boleh membawa kepada rabun mata. Tengok jauh tak apa, cukup ni duduk pembang. Lagi mata batu nisan tu bergerak, lari pula. Kan? Tengok jauh cukuplah. Padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Maksud dengan cahaya tauhid ni, yakni dengan cahaya i'tiqad. I'tiqad keadaan Allah itu satu. Itu maksud cahaya tauhid. Cahaya tu terang, tauhid tu mengesahkan Allah. Yakni dengan cahaya ialah i'tiqad keadaan Allah itu esa satu. Dan yakin,
Apa maksud cahaya yakin? Dengan cahaya ialah kejap pegangan hati orang yang mukminin pada aqaidul iman, simpulan iman. Sebab tu kalau sebut simpulan iman, dia merangkumi semua. Banyak simpulan iman, bukan hanya 20 saja, bukan 13, bukan 20, banyak. Sebab itulah sifat-sifat kamalat yang wajib kita tahu secara ijmal amat banyak ada, tapi amat banyak, tak terhingga. Sifat kamalat yang wajib kita tahu secara tafsir yang berdasarkan kepada dalil. Ada dalil iaitu 13 ataupun 20. Wassalatu, kita baca tak habis lagi ni. Yang 10 tadi ni apa dia? Sambungan lagi, membaca suratul mulk, surah tabarakallazi, mencegah daripada seksa kubur. Kita baca laju. Baca surah al-kausar, mencegah daripada perkelahian. Perkelahian. Kalau kita puasa, kita kena banyak baca surah al-kausar. Inna a'tainakal kausar, insya-Allah kita hilang dahaga orang yang puasa. Membaca surah al-kafirun, mencegah mati kafir. Takutlah mati dalam su'ul khatimah, dalam syirik kepada Allah, kufur kepada Allah. Baca surah al-kafirun banyak-banyak. Kemudian kita baca surah ikhlas, mencegah daripada jadi munafik. Surah ikhlas tu bagus. Syafaat di hari akhirat besok. Mungkin dulu saya sebut dah, kau tak sebut lagi. Yang baca surah ikhlas 70,000 tak sebut dah. Kalau baca surah ikhlas 70,000 kali, membaca 70,000 kali bersama dengan bismillah. Maksud 70,000 kali 70,000 bismillah. Jangan sekali bismillah baca surah ikhlas sama-sama. Tak boleh, kira sekali. Kalau baca surah ikhlas 70,000 kali, dia panggil munjiyah sughra, kelepasan kecil. Iaitu orang itu Allah Ta'ala beli dia dengan maksud dibebaskan daripada masuk neraka. Dia tak masuk neraka dah. Ataupun baca surah ikhlas 100,000 kali, itu dia panggil munjiyah kubra, kelepasan besar. Maksudnya baca 100,000, dia tak masuk neraka dah. Tak boleh masuk neraka. Neraka ditutup untuk dia. Kena masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah amalan Tok Kenali, siapa tak kenal Tok Kenali, dia selalu membaca surah ikhlas. Tak mana dia duduk, dia baca surah ikhlas. Tak mana dia duduk, dia selalu berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca surah ikhlas. Kemudian baca surah Al-Falaq, mencegah daripada kena penjara. Kukuk lah takut penjara, takut kena penjara kan. Baca surah Al-Falaq. Kemudian baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, mencegah was-was. Lebih-lebih lagi sebelum nak solat, nak semayang, baca surah Qul a'udzu birabbin nas untuk mencegah was-was. Di dalam kitab ni bawah ni banyak contoh lagi, tak apa. Wassalatu wassalamu. Ada? Sama tak? Wasahada. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalilu wahdaniyatihi. Selawat dan salam. Selawat dan salam
Sebab itulah yang berkaitan dengan selawat dan salam ni, kalau selawat tu mai daripada Nabi sendiri tanpa salam, kita kena ikutlah. Kemudian dan dia tak jadi makruh. Kalau selawat itu bukan daripada Nabi, contohnya selawat Sayyidina Ali, salafus soleh yang banyak buat selawat, kalau selawat yang macam tu tanpa salam, makruh. Kalau selawat dia daripada Nabi tanpa salam, dia tak makruh, sebab hak Nabi sendiri. Contoh selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ada salam tak? Tak ada kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan? Itu tak makruh, sebab hak Nabi sendiri. Tapi kalau selawat tu daripada sahabat ke salafus soleh yang buat selawat tu tanpa salam, dia jadi makruh. Makruh. Dan tinggal dapat pahala, buat tak dapat apalah. Itu ya, makruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil yang suruh kita berselawat. Jadi pengarang dalam syarah Faridah ni menyebut selawat dengan makna rahmat. Rahman Allah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Selawat Allah kepada Nabi dengan makna rahmat. Dan kata jumhur ulama, jumhur ni majoriti ulama, mereka mentafsirkan selawat dengan bahawa selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Selawat daripada Allah kepada Nabi dengan makna rahmat. Selawat daripada malaikat kepada Nabi dengan makna istighfar. Minta ampun. Dan lain daripada Nabi, iaitu manusia dan jin, dengan makna doa. Jadi kita selawat kat Nabi, maqam Nabi tetap naik, tak pernah berkurang. Kita selawat atas Nabi, pahala tu patah balik kat kita, tolong kita balik. Apa pengertian selawat Allah dan para malaikat di atas Nabi? Sebagian ulama berpendapat bahawa selawat daripada Allah atas Nabi itu maknanya memuji Allah atas Nabi SAW. Ini pendapat Imam Bukhari dan satu kumpulan daripada ulama. Dan kata Hasan Basri, Sa'id bin Jubair berpendapat bahawa selawat daripada Allah atas Nabi itu dengan makna rahmat, keampunannya Allah kepada Nabi SAW. Adapun selawat malaikat, pengertiannya ialah berdoa bagi Nabi dan istighfar, memohon keampunan daripada Allah kepada umat Nabi SAW. Banyak huraian di sini. Lepas tu dalam syarah ni menyebut adakah boleh kita berselawat atas Nabi, adakah berselawat atas Nabi ini wajib atau sunat? Selawat atas Nabi ini wajib ke sunat? Kemudian dia sebut juga, adakah wajib berselawat ke atas Nabi dalam solat? Jadi para yang pertama tadi, adakah berselawat atas Nabi itu wajib atau sunat? Para ulama bersepakat bahawa selawat atas Nabi ini wajib satu kali dalam seumur hidup. Dalam seumur hidup tu wajib satu kali. Tetapi mereka berselisih pendapat yang berkaitan selawat dalam majlis perhimpunan yang disebut nama Rasulullah SAW.
Contoh dalam majlis kuliah ni sebut nama Nabi. Adakah disebut satu kali kita jawab cukup, lepas tu disebut-sebut, adakah diperlu jawab ataupun tidak? Ni dia khilaf. Sebahagian ulama berpendapat bahawa selawat dalam majlis itu wajib tiap-tiap kali disebut nama Rasulullah. Kalau 10 kali sebut, 10 kalilah jawab sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian ulama mereka berpendapat bahawa wajib satu kali pada majlis tersebut. Sekali diulangi sebutnya dalam majlis, dalam demikian itu majlis beberapa kali. Dan pendapat yang ketiga berpendapat bahawa selawat itu wajib membanyakkannya, tetapi dikaitkan dengan bilangan atau majlis. Kemudian dalam syarah juga menyebut, adakah wajib berselawat atas Nabi dalam solat? Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali, wajib selawat atas Nabi dalam solat. Kalau tak selawat, tak sah sembahyang. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, dia kata sunat muakkad, sunat yang dituntut, sah solat tanpa selawat atas Nabi. Tetapi makruh. Ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi kita mazhab Syafi'i, kena ikut mazhab Syafi'i lah, iaitu selawat atas Nabi dalam solat wajib. Lepas tu main khilaf pula, adakah harus selawat untuk orang lain bukan para nabi? Kalau kat nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah yang bukan nabi, manusia biasa ni, kita nak selawat atas dia boleh tak? Tu pun ada khilaf. Ada khilaf ulama. Ada kata boleh, ada yang kata tak boleh. Para ulama berselisih pendapat tentang selawat selain daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebahagian ulama mereka berkata selawat itu harus di atas lain daripada para anbiya. Itu sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata boleh selawat kepada yang bukan nabi, kerana pengertian selawat itu adalah doa. Doa harus bagi anbiya dan bukan anbiya. Dalil dia, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Jumhur ulama berpendapat selawat ni tertentu kepada nabi-nabi saja. Ni yang kita pegang, iaitu pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama mengatakan selawat ni khusus kat nabi je. Yang bukan nabi tak boleh. Kalau yang bukan nabi ni, dia boleh disunatkan tarahum. Yang bukan nabi, salafus soleh ke, ulama ke, orang alim-alim ke, disunatkan tarahum. Tarahum ni apa dia? Rahimahullah. Syekh Ali, contoh Syekh Ali rahimahullah, ataupun taradhi. Taradhi ni maksudnya radhiyallahu anhu. Tengok sahabat-sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali dan sebagainya. Jadi boleh kita sebut taradhi. Taradhi ni atas lain daripada keduanya, daripada para sahabat, tabi'in dan lain-lain. Bolehlah. Macam nentuan lah nak sebut siapa. Nak radhiyallahu anhu. Hei, gerun nama apa? Fazil radhiyallahu anhu. Gerun tu.
Gerun kan. Tapi di sini dia kata boleh. Yang ni dan taradhi, yakni kata-kata radhiyallahu anhu atas lain daripada keduanya. Yang ni daripada sahabat, para sahabat, tabi'in dan lain-lainnya. Masa boleh lah. Tak boleh buat gerun sangat tau. Lagi ustaz nak gerun. Taradhi. Ataupun kita kata rahimahullah, hafizahullah kan. Fadil rahimahullah. Tak apalah, jangan sebut Fadil marhum juga lah, almarhum. Kan. Dalam kata Al-Allamah Abu Sa'ud dalam tafsir Abi Sa'ud, selawat atas lain daripada para anbiya, maksudnya kita nak selawat kepada yang bukan nabi-nabi ni. Maksudnya keluarga nabi, cicit nabi, orang mukminin ke. Dalam tafsir kata maka harus atas jalan mengikut macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa zuriyatihi dan zuriat keturunannya, wa atba'ihi dan pengikutnya, al-mu'minin di kalangan orang beriman. Boleh. Pendapat jumhur kata tak boleh kalau khusus macam tu kan. Allahumma salli ala ali Abi Aufa, Allahumma salli ala ali apa? Fadil. Kan. Allahumma salli ala ali Fadil. Tak boleh. Itu pendapat jumhur ulama kata tak boleh. Pendapat lemah kata boleh. Kan? Tapi pendapat yang kuat kata tak boleh. Tapi dalam tafsir Abi Sa'ud kata atas jalan mengikut boleh. Mengikut ni macam mana? Kita selawat kat Nabi dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa zuriyatihi wa atba'ihi al-mu'minin. Bolehlah. Wa atba'ihi al-mu'minin maksudnya kita semualah. Jadi cara mengikut tu boleh. Cara mengikut tu boleh. Apa? Ittifaq. Boleh lah. Dia mengikut. Maksudnya mengikut ni janji awal dia Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa zuriyatihi wa atba'ihi al-mu'minin. Lepas tu bubuh lah semua apa. Wa ali Fudail ke apa ke. Boleh. Atas jalan mengikut boleh. Jalan direct tak boleh lah. Kan, jalan mengikut boleh. Sebab kita sebut nama Nabi dulu. Lepas tu kemudian panjang wa atba'ihi ni maksudnya pengikut-pengikutnya. Kita semualah al-mu'minin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni yang kita dah buatlah. Kita berhenti tentang selawat lah. Wassalatu wassalam ala turjumani uluhiyatih wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillahi rabbil alamin.